Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kami berada di Welly Team Cycle Subang Perdana sebab nak review motor ni, Honda ADV 150. Sejak dia launch hari Jumaat lepas, amboi. Bukan main lagi ya. Page makanan, page ikan, page bomoh, page agama, semuanya cerita pasal ADV 150. Ini adalah motor yang viral. Kejap lagi kita nak cerita. Tapi sebelum tu, kepada yang belum subscribe, tolonglah subscribe, tekan like, tekan loceng. Pada 2017, Honda dekat sebelah Europe dia timbul satu idea ni. Apa kata kita buat sebuah motor adventure yang besar, 750. Maka lahirlah Honda XADV 750. Walaupun pada masa itu saya sendiri cukup menyampah tengok motor tu. Apa nak buat skuter-skuter je lah. Nak buat adventure je lah. Dia bukan tak ada Africa Twin apa semua kan. Tapi bila motor tu keluar pada 2018, XADV 750 memintas jualan BMW GS kali pertama dalam sejarah. Buktinya apa? Buktinya orang memang suka idea baru. Skuter adventure ni memang benda yang unik. Okey, kemudian apa jadi? 2019 macam tu, okey, Honda dia ada idea baru. Selain daripada XADV yang besar, yang canggih, yang pakai DCT semua tu, apa kata kita buat yang kecil? Dan lahirlah motor ni. Di launch pertama kali dekat Indonesia pada 2019. Sebenarnya ada satu rahsia. Ini bukanlah motor 100% baru. Dia design motor ni berdasarkan chassis dan juga enjin Honda PCX. Tapi kenapa dia jadi orang gila sangat tengok motor ni? Even first time dia launch dekat Indonesia, hampir seluruh dunia ni terkejut. Kita ada motor mampu milik. Kat Malaysia jangan cakap lah. Sebelum launch lagi dah ada Facebook page dia tu. Dia punya cloud tu. Punyalah batak betul nak beli motor ni. Tapi bila kita tengok depan mata, ia layak mendapat viral yang macam saya maksudkan tadi. Okey. Sebab apa? Kalau kita bandingkan dengan seluruh jenis skuter yang pernah dihasilkan di bumi dan juga segala jenis planet atas dunia, tak ada satu pun yang sama dengan ADV 150 ni. Sebab konsep dia memang betul-betul lain dan memang betul-betul berkonsepkan adventure. Tapi dia tidaklah adventure macam nak masuk KLX, CRF semua tu. Dia lebih kepada gaya, dia lebih kepada lifestyle. Apa lagi nak tengok? Kat bahagian depan. Tanpa perlu berselindung lagi, rupa dia memang rupa sebuah XADV 750 yang dikecilkan. Kalau kita tengok dengan muka hadapan dia ni, ni lampu LED, lampu utama dia LED, tapi dia datang dengan DRL. Walau handsome betul lah motor ni. Apa lagi? Depan dia punya travel suspension ni memang sangat panjang, dan kalau kita compare fork quality, Honda biasanya lebih bagus daripada Yamaha. Itu kena akui lah. Walaupun saya pembatak Yamaha. Wait a minute. Who are you? Okey, dengan travel suspension yang panjang, ground clearance yang panjang, motor ni memang boleh pergi light off-road lah. Dan lagi satu, dia datang dengan tayar ni, batu bata ni kan. Tayar ni bersaiz 110 dan depan rem dia 14. Motor ni juga dia datang standard dengan sistem ABS single channel, iaitu kita boleh nampak dekat sini dia punya ABS ni bahagian depan sajalah, belakang tak ada ABS, tapi belakang dia dah pakai disc brake. Lagi satu, okey, dia punya windshield ni boleh adjust, cuma yang baru ni dia agak ketat sikit. Dia boleh turun dan dia juga boleh naik, tapi saya rasa kedudukan paling lawa dia, biarlah dia naik, jangan turun-turunkan dia. Yang ini paling handsome. Okay, motor ni memang dia datang dengan keyless start apa semua, dan dia ada kunci dia ni. Kunci dia ni juga ada alarm. Andai kata kita parking, takut orang curi. Katakan selepas kita lock motor ni, ada orang nak curi. Lepas tu tekan ni.
menggelabah pencuri tu. Okey, ini dia punya keyless lah dalam keadaan off. Kalau kata dia punya function semua dekat sini. Kita pulas satu untuk buka minyak dan juga untuk buka seat. Dia ada lagi satu switch kat sini untuk fuel. Kat situ, okey, minyak dia dekat sini, tangki dia 8 liter. Besar daripada MVX ni. So, yang ni seat. Buka sini, boleh buka tu. Dia punya capacity dia almost 28 liter macam tu. Dia boleh masuk helmet satu dan juga barang-barang kecil dekat sebelah sini lah. Yang satu lagi saya suka tentang motor ni, dia punya arrangement dekat bahagian seat ni. Okey, dekat sini dah boleh letak kita punya buku manual ke buku servis kan. Dan dia punya tools, dia ikat elok kemas dekat sini. Dan lagi satu, tahu tak benda rahsia ni? Dia boleh berhenti lagi satu step. Maknanya kita boleh buka sini ataupun buka sini. Dia punya kompartmen ni memang no complaint. Dan motor ni juga dia datang dengan satu lagi kompartmen dekat bawah handle kiri ni. Okey, besar juga dalam tu. Dalam ni dia ada dia ada soket 12 volt. Bolehlah kita nak charge handphone ke atau nak sorok wallet time hujan ke apa semua. Alright. Okey, handle dia kalau kita tengok function, kat sebelah kiri dia ada macam biasalah, ada horn, ada signal. Yang ni memang saya tak suka betul ni, horn jenis terbalik ni. Lepas tu lampu high low. Okey. Dekat kanan ni dia ada lampu hazard, starter dan juga yang ini idling start stop. Motor ni didatangkan dengan start stop function untuk menjimatkan minyak lah. Kalau kita berhenti dekat traffic light, certain masa tu dia mati sendiri. Bila kita buka throttle, dia hidup, dia jalan balik. Kena ingat motor ni bukan untuk pasaran Asia saja, dijual di seluruh dunia. US, New Zealand mana tu ada jual kan. So banyak negara yang minyak dia mahal, tak macam kita. Alright. Okay, kalau kita tengok dia punya susunan meter ni, honestly saya rasa meter ni lebih cantik daripada meter XADV 750. Cuma dia kecil sikit je, tapi dari segi susunan, dari segi layout, saya rasa ini lebih cantik. Okay, dia sama macam XADV 750 dan juga Africa Twin. Dia ada dua set indikator. Yang pertama, dia untuk indikator yang selalu kita pakai. Contohnya dekat sini dia ada warning light, ada signal, ada ABS, ada start stop, ada suhu enjin, ada keyless, ada lampu tinggi dan juga ada level bateri. Okay, dekat meter ni panjang sikit cerita ni. Dia ada bermacam-macam jenis maklumat. Yang pertama, kita tengok dulu. Ni ada level minyak dekat sebelah kiri sekali. Yang kedua, date pun dia ada tulis. Monday 2 hari bulan 9. Bulan 9. Nanti kalau lupa nak bayar installment dekat kedai, dia ada date dekat sini. Jadi kita tak lupalah. Okay, kemudian dia ada jam. Dia ada. Okay, sekarang pukul 11.48. Kemudian dekat belah kanan, dia ada trip A 1.5 km. Yang tengah ni adalah speed. Kita punya kelajuan lah. Dia punya meter kelajuan. Dan yang ini meter penjimatan bahan api. So kita boleh control throttle ni bergantung pada penjimatan mana yang kita nak lah. So dia akan tunjuklah penggunaan bahan api yang ada dekat sini. Tak cukup dengan tu, ni ada lagi selection. Dekat sini dia tunjuk air temperature 30 degree. Kalau kita tekan kat sini, dia tunjuk average fuel consumption. Adalah dekat sini trip dia. Kemudian dia keluar lagi ni, apa benda ni? Volt battery. Dia keluar lagi air temperature. Itulah dia. Banyak sangat benda ni. Kena study ni. Kalau beli tu, tolong study. ADV 150, inilah enjin dia. Basically ini enjin yang sama digunakan pada Honda PCX dan juga Honda Vario. 149.3 cc, dia ada lebih kurang 14.6 horsepower macam tu lah. Tapi untuk ADV 150, dia adalah beberapa perubahan yang dia buat untuk menjadikan kereta ni lebih torky pada RPM bawah. Ini bukan skuter yang korang nak bawa full throttle atas highway 200 km sekejam. Bukan. Ini kalau balik mentakap, berkicap jugalah. Tapi bila sampai dekat mentakap, pusing dekat Legoland, semua awet tengok. Sebab dia memang unik, memang cantik. Bahagian belakang ni, dia punya rim 13 inci, saiz tayar 130 dan rim belakang dia pun memang dipasangkan dengan disc brake. Dan apa yang lebih cun lagi, dia punya ni, dia punya absorber belakang ni daripada
Showa. Dia punya travel kita boleh tengok lah, memang panjang dan sepatutnya motor ni memang sangat selesa. Kejap lagi saya nak bawa. Kita try minta dekat owner dia kalau dia bagilah. Okey, apa lagi dekat bahagian belakang ni, kalau kita tengok banyak skuter bila dia nak gemukkan belakang ni, dia hilang dia punya grab bar ni. Tapi ADV ni memang dia punya designer dia memang bijak. Dia boleh sorokkan lagi satu grab bar yang memang cukup kukuh. Even untuk orang yang gemuk pun boleh duduk atas ni kot. Dan dia punya lampu belakang ni, yang ini sama macam XADV 750. Cantik betul lah. Duit mana duit? So, itulah saja tentang ADV 150. Berapa harga dia? Harga body 11,999, 12 lah. Dan kami dah tanya dekat sini, dia jual 12,600 macam tu on the road kalau beli cash. Kalau beli hutang, mahal lah. Memang hutang biasanya memang kena cekik lah, normal lah tu. Okey, nak beli ke tidak motor ni? Susah jawapan tu sebenarnya. Tapi kalau anda jenis suka sesuatu yang berbeza, lain daripada yang lain, dari segi reka bentuk, dari segi design, saya rasa tak ada dah motor dalam dunia hari ni yang sama dengan ADV 150 yang boleh kita compare pun. Sebab ini memang jenis orang yang memang nakkan keunikan, nak ada sedikit gaya adventure, sedikit gaya off-road. Bukan untuk orang yang nak beli motor 13,000 lepas tu cerita berapa top speed. Bukan. Itu bermakna anda membeli motor yang salah. Betul. Ini adalah produk lifestyle, produk yang digemari untuk orang yang ada taste. Dan selain daripada reka bentuk dia yang unik, saya suka satulah untuk standard motor Jepun. Sebab kita kena cerita, sebab banyak sangat motor yang brand yang entah apa-apa, setahun 3-4 kali brand baru muncul kan. Tapi itu yang membezakan brand-brand Jepun ni dengan brand-brand lain. Kalau kita tengok dia punya fitting, dia punya finishing, even dia buat meter yang complicated macam ni pun dia masih nampak sedap kalau kita nak pandang kan. Kalau pada motor yang biasa-biasa, yang havoc-havoc tu, bila kita tengok meter dia, kejap, kenapa cermin dia sengit sikit? Kenapa lampu dia besar sana kecil sini? Macam tu. Itulah beza dia, jenama Jepun. Dan itulah bezanya bila kita membayar 13,000 atau 12,000 untuk motor macam ni. Sampai situ saja. Jangan lupalah kepada yang belum subscribe tu, tolong subscribe. Tapi yang paling penting sebenarnya, jangan skip iklan. Iklan pula dah. Iklan tu yang memberikan kami pendapatan yang memungkinkan saya memiliki motor ini pada minggu hadapan.